kita dalam majlis ilmu, ya, Allah memberkati kita, merahmati kita. Kita mulakan awal pagi dengan doa-doa dan kita bersama dengan majlis ilmu. Ya, insya-Allah yang mana majlis ilmu ni yang sangat-sangat disukai oleh Allah, ya, para malaikat, ya, para rasul dan orang-orang alim, ya. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam majlis ilmu yang mana kita belajar dalam hadis kan, dalam majlis ilmu para malaikat melebarkan sayapnya memohon keampunan dan rahmat kepada pencari ilmu yang mana para malaikat suka kepada majlis ilmu. Jadi alhamdulillah hari ini kita berada dalam majlis ilmu, ya. Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang diberikan, pertama jazakumullah khairan kasirah kepada anak-anak yang memberi kepercayaan untuk saja berbicara seketika pada pagi yang mulia ini insya-Allah, ya. Itu saya ambil satu tajuk, ya, tak tahulah kalau korang pernah dengar ke tidak, satu tajuk yang agak menarik, iaitu tajuknya mengambil harta suami tanpa izin. Apa makna kalau ambil tanpa izin? Kalau istilah kita ialah mencuri, kan? Salah, curi harta suami. Apa hukum? Kena kerat tangan ke bagaimana, kan? Jadi insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha inna Hindan binti Atabah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu faqala khudhi ma yakfiki wa waladi bil ma'ruf rawahu jama'ah ila Tirmizi. Terjemahannya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Hindun binti Atbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, yakni suami beliau, seorang yang sangat bakhil. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupi bagi diriku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil daripadanya dengan cara tanpa pengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda, ambillah barang yang mencukupi bagi diri engkau dan anak-anak engkau dengan cara yang baik dan wajar. Okey, kita tengok huraian, ya. Dengar tak? Dengar tak? Dengar Ustazah. Dengar fokus ni sebabnya memang selalu jugalah ambil. Benda-benda pencurinya, ya. Dia rasa ramai pun macam tu kot. Okey, ya. Jadi kita tengok apa dia huraian. Kalau pernah dengar Hindun, pernah dengar tak? Di mana cerita Hindun binti Utbah ni sebelum Ustazah teruskan? Hindun binti Utbah ada di mana peristiwa berlaku dalam sejarah sebelum dia masuk Islam? Siapa ingat? Soalan tipu emas. Perang Uhud. Dia Perang Uhud ada? Perang ambil hati. Ditari oleh anak Ustazah. Perang Uhud. Apa dia lakukan oleh Hindun? Dia belah dada. Belah dada Hamzah dan robekan hati makan. Sayyidina Hamzah yang bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya dia buat begitu? Apa sebab dia? Kenapa dia belahnya perut? Dendam. Dia membalas dendam, ya. Ni dah dendam seorang wanita, ya. Tak cukup dia belah, dia ambil pula hati, dikonyah-konyah, dia lepas geram, kan. Ni wanita, ya. Nampak tak, ya, dia punya watak Hindun, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dia dipilih oleh Allah sebagai mukminah, ya. Okey, bapa dia Utbah, yang saudara kandungnya telah bapa beliau dan bapa saudara dia, saudara kandungnya telah terbunuh dalam perang. Bukan perang Uhud dah saya. Betul, perang Badar, ya. Jadi bila dalam perang Uhud, si Hindun dia balas dendam. Dia balas dendam, ya. Masya Allah, subhanallah, ya. Jadi dia bunuh bapa saudara Nabi iaitu Hamzah. Dia digunakan orang upahan, ya, yang namanya Wahsy, ya. Setahun kematian keluarga dalam perang Badar, di dalam perang Uhud dia dapat, ya, melepaskan dendamnya dengan membunuh, ya, Sayyidina Hamzah sebagai syahid, ya. Okey, kemudian dikata Hindun termasuk di antara orang yang dijatuhkan hukuman bunuh, ya, dalam waktu tentera Islam masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Tetapi dia bersembunyi di rumah suaminya Abu Sufyan yang telah mendapat penghormatan daripada Rasulullah, ya. Di sini Nabi telah membuat satu psikologi, ya, yang mana Nabi kata siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, siapa yang masuk masjid, ya, mereka akan terselamat, ya. Jadi
si Hindun ya selamat ya daripada dibunuh kerana dia dapat bersembunyi di rumah Abu Sufyan ya. Kemudian selepas peristiwa itu hukuman tadi ditarik balik, lalu dia memeluk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama wanita-wanita lain ya. Jadi di sini setelah dia masuk Islam dia mendapat kemaafan dan keampunan daripada Rasulullah ya. Dan siapa pula Abu Sufyan ya? Abu Sufyan ni seorang pedagang, yakni seorang usahawan yang sibuk mencari rezeki sehingga dia melalaikan tanggungjawab dia sebagai suami terhadap keluarga ya. Jadi Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tengok di sini wanita Hindun ni seorang yang bijak lah ya. Maknanya bila suami dia tak bagi nafkah, dia jumpa Rasulullah ya sebagai Rasulullah. Ustazah? Ya. Ada masalah tidak aku ya. Jadi dalam peristiwa ni kita tengok ada pengajaran kepada kita ya. Maknanya dalam berumah tangga, dalam apa juga keadaan wanita wajib ada apa? Ada ilmu ya. Jadi bila sebab ada ilmu tadi, Hindun berjumpa dengan Rasulullah mengadu masalah diri dia iaitu dia tidak mendapat nafkah sepenuhnya daripada suaminya. Adik? Apa pula? Tak nampak muka Ustazah ya? Ada masalah. Atif? Mana pula? Dia buat hal pula. Waidah cepat je jawab tentang Hindun tu ya. Mesti teringat masa pergi melawat Bukit Uhud kan? Dia orang cerita kan Waidah kan? Betul. Menangis-nangis kat Bukit Uhud tu ya? Lah. Betul-betul teringat lagi. Lama dah pun saya ni pun. Bila cerita dalam kelas tak berapa dengar sebab tidur. Bila pergi sana, barulah dapat mendalami cerita Hindun tu. Ustazah masih ada ke tak Yang ni? betulkan kamera ni kot. Kejap kita tunggu Ustazah tau. Seronok pula dengar. Sebabnya ada berkaitan juga tu. Dengan K.O. dan semua-semua wanita yang masih bersuami. Cik. Waidah kau dulu pun pernah curi-curi tak Waidah? Saya taat. Okey, Ustazah left tu. Kejap lagi mesti masuk balik. Sambung. Terima kasih kakak-kakak, adik-adik yang join kita pagi ni. Nampak Kak Maiza and the gang. Kak Suri. Ai, kau kat mana? Macam terkena je. Itulah Nini. Cik baik kau masuk Nini. Kau dengar lah nanti apa Ustazah nak kupas. En kat mana En? Kau mak kakak aku kat Sincan. Oh ya ke? Pergi berjogging tu? Tidak lah, duduk tepi kolam. Oh, okey. Mana Ustazah ni weh? Tahu. Kamu boleh sambung kan? Masalahnya aku tak tahu ceritanya. Kalau aku kejap lagi hadis tu terpesong kejap lagi. Kira boleh je. Kejap. Lin. Boleh Lin tolong dapatkan Ustazah tak? Okey. Okay. Kak Maiza? Mana tadi nampak muka Kak Maiza? Kak Maiza masih ada ke? Assalamualaikum Kak Maiza. Tak nampak lah muka Kak Maiza. Kak Maiza tak on camera lain Kak Maiza tak ni kot. Tak elok kot. Okey, dia tak kuat. Tak dengar lah Kak Maiza.
Kik Un harap semua masih ada dekat talian dekat kita punya medium. Sekejap lagi Ustazah masuk balik, tengok dah tak ada orang pula. So kita bagi peluang lah, Ustazah pun rindu nak jumpa dengan semua. Bagi peluang Ustazah menghabiskan Ustazah punya hadis tadi. Neni, apa cerita Neni? Lama tak dengar cerita hang. Okay, Lin dah join dah balik. On. Lin. Tak dapat lah kontak Ustazah, not reachable. Bateri habis ke macam tu? Oh, ya ke? Macam mana tu ya? Tunggu kejap. Mana? Kita tunggu kejap Tunggu kejap. Kita tunggu kejap. Ada siapa-siapa ke yang tahu pasal hadis tu? Boleh sambung. Pasal hadis ni. Ustazah mesti tahu. Tambah yang ajar Quran Sunnah tu ya. Itulah. Siapa cepat yang mengaku? Mengaku cepat siapa yang ajar Quran Sunnah. Sekejap lagi semua tak mengaku. Nanti tiba-tiba Kak Afah kata Kak Afah tahu. Tapi Kak Afah lawyer. Tapi okey je kalau Kak Afah tahu. Kik Un tak tahu. Itu sebabnya kadang-kadang mengambil juga duit. Tapi suami Kik Un kalau ambil dia tahu sebab dia memang jenis particular. Kira perbelanjaan dia mengira semua. Kalau Kik Un memang kau ambil lah berapa pun memang aku tak tahu. Dia tengok nanti duit habis je. So, Lin, Lin, try call Ustazah lagi sekali, Lin. Okay. Tak dengar Kik Un, tak buka mic. Tak, Ustazah mungkin guna handphone kan, dia tak guna laptop ya. Mungkin lah tu. Waidah, hang tengah buat apa tu? Makan laksa ke? Saya tengah cari nombor telefon Faiz ni. Kok ada Faiz anak Ustazah? Tak ingat dah. Dia duduk dengan Ustazah ke? Hari tu dia dah kerja tempat lain. Tapi kok lah tiba-tiba terada. Faiz. Okay, Faiz. Tak ingat apa saya save nombor. Cuba. Masalah pula. Mana nombor ni? Ustazah pun hang save. Waidah ni nombor Faiz, Waidah. Mana? Ni Faiz 019. Jom. Terima kasih, Lon. Okay, thank you. Okay, welcome. 019 570 570. 8775. Sekejap aku telefon Faiz. Ingat lagi Kak Kik Un jumpa launch dekat punyalah lama kita menghabiskan lepas sekolah tak pernah jumpa, tiba-tiba dapat jumpa launch dekat Mekah kan? Saya memang pusing tu tengok Kak Kik Un memang saya jerit lah. Memang Allah nak bagi kot kan. Memang nampak sangat lah sebab kau kan tinggi kan. Kita kan sama-sama tinggi. Oh ya Allah. Dapat jumpa dekat depan Kaabah. Rezeki. Antara yang Kik Un jumpa Kak Aswa selamat. Kak Aswa tu best Kak Maiza, Kak Aini semua tu. Kak Aswa. Kik Un jumpa Kak Aswa tu masa sama dengan Kik Un jumpa dengan launch jugalah. Jumpa launch masa pergi Mekah. Masa pergi Mekah jumpa launch. Masa pergi Madinah jumpa Kak Aswa. Okay. Seronok betul rasa. Berjumpa budak-budak takyah dekat sana. Itulah pasal. Launch buat apa sekarang ni Launch? Ada cuti ni, ada kat Ipoh ni. Kak dapat. Kik Un tak dapat juga lah. Alamak Lin. Lepas tu WhatsApp pun satu tik je. Aku rasa bateri tak ada kat tu.
Oh, Backnusa tak ada. Okey, Kak Un nak minta pandangan lah kakak-kakak semua. Kak Aini ke, Kak Maiza ke, macam mana Kak Maiza? Kak Aini ada pandangan tak? Kita stop dulu hari ni, nanti kita bagi slot kat Ustazah hari lain ke macam mana? Kak Yong. Kak Yong, tolong Kak Yong. Oh, tak tahu nak cakap. Takut juga kalau kita tiba-tiba left nanti Ustazah masuk balik. Kan? Macam mana, ya? Okey. Dah kata tunggu sampai 8.30. Okey. Tapi tunggu sampai 8.30 nak mendengar aku labun seseorang ke macam mana ni? Ke ada benda kita nak istighfar ke, nak selawat ke? Kau nyanyi ya, Kak Un? Boleh baca. Doa Wehdah. Setuju dah Okey. Amida. Kita baca doa Wehdah dulu. Lepas tu kita Aziati pun tak ada nak nyanyi lah. Lepas tu kita minta apa tu? Kak Kak Nasyid, engkau ni dah lah dengan suara tak ada sesama ni. Okey, kita baca doa Wehdah dulu. Syida, boleh bukakan skrin ke? Kalau tak buka takut je lagi aku pergi Wehdah ke benda lain je lagi. Syida? Tak apalah. Okey, kita try La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha wahidah. Wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Inna rahmi. Walau karihal munkun. La ilaha illallah. Rabbuna wa Rabb awwalin. La ilaha illallah. Wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jaddah wa hazama al-ahzaba wahdah. Falahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumiitu wa yuhyi wa huwa hayy la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Cik rasa Kak Un tertinggal satu rangkap ya? Betul tak? Kan semua ada. Semua ada sebenarnya. Ya ke? Okay. Masih ingat Cik. Bangga dia kali pula. Kak Maiza. Ada Kak Maiza? Kak Maiza ada lagi tak? Rasa macam dah keluar tadi. Oh ya ke? Ingatkan nak dengar daripada Kak Maiza. So, apa lagi kita nak buat ni sementara nak tunggu Ustazah lagi berapa minit lagi? Kesian Ustazah. Dah semangat dah nak bagi tazkirah dekat kita. Kok ada ustazah ke dalam ni, ustazah lain. Ustazah lain tiba-tiba tak mengaku jadi Ustazah Lili. Semua tak mengaku jadi Ustazah. Nampak apa Khalisah. Lama tak dengar suara Khalisah. Khalisah mana? Ada Assalamualaikum. Khalisah. Ada tu Khalisah Khalid. Waalaikumsalam. Sihat lagi? Sihat dalam sesama. Alhamdulillah. Panggil Khalisah ni, nama glamour Khalisah Alice tau. Macam mana jadi Alice pun tak tahulah ya. Apa dia Lin? Lin Ustazah cakap nak masuk balik. Ustazah nak masuk balik. Kita accept Ustazah Dah dapat dah Lin. Kenapa Ustazah tak ada Lin? Handphone hang. Oh, handphone tiba-tiba hang. Yelah saya guna handphone. Lepas tu dia guna handphone anak dia ke apa? Entah, dia kata nak masuk balik ni. Tak ada pun tekan tak. Ya, Ustazah. belum lagi. Tunggu sikit lagi. Alice. Teruskanlah bercerita Ustazah Alice. Alice kat mana sekarang? Keon, sorry. Saya di Taiping sekarang ni. Ellie memang kerja kat sana kan? Kemunting Ya, Kemunting. Betul. Nak cerita apanya, Keon? Tak ada apa pun yang menarik. Mana mukanya? Lama tak tengok muka Alice. Ya Allah. Cepatlah Alice buka. Entah kan nak tunggu Ustazah ni. Lama tak nampak Alice. Tak nampak. Nampak langsir je. Nampak langsir je ya? Okay. Ustazah dah join dah tu ya? Ustazah dah join? Nampak Siti Osman. Sekejap Ustazah? Ya Ustazah dah ada. Ya. Masya Allah Ustazah. Alhamdulillah ya Allah. Halangannya banyak betul. Ujian kita. Alhamdulillah. Okey. Sampai mana ya tadi kita? Abu Sufyan seorang pedagang. Sampai mana tadi? Dia sibuk. Dia seorang yang selalu sibuk sehingga dia terabai tanggungjawab dia terhadap rumah tangga. Jadi Hindun berhadapan dengan masalah ni dia jumpa dengan Rasulullah ya. Jadi daripada hadis ni memberi pengajaran kepada kita wanita ada hak ya dalam hal menuntut nafkah ya. Makna kita kalau kita tak ada Rasulullah, zaman Rasulullah Nabi sebagai tempat rujukan, maka kalau zaman kita ya kita hari ini disediakan ada mahkamah kan ya. Kalau kita tengok Jabatan Agama ada bahagian untuk tuntutan para wanita yang dikenal pasti sebagai hal ehwal dalam istilah ni dipanggil hal ehwal keluarga. Apa dia? Bahagian pembangunan keluarga. Ya kita kena tahu ya. Jadi maknanya ini satu ilmu kita kena belajar. Makna kita sebagai isteri kena berani dan tak boleh malu lah. Kalau malu pula orang tahu lelaki aku minta ya. Jadi dalam hal yang ada kepentingan agama, maka kita boleh menceritakanlah yang sebenar. Tapi jangan pula tambah-tambah ajinomoto garamnya ya. Jadi yang sebenarnya kita cerita supaya pihak yang bertanggungjawab dapat
memberikan pengadilan ataupun memberikan apa yang sewajarnya kita lakukan. Jadi di sini Rasulullah sebagai tempat rujukan kepada zaman Rasulullah, maka Hindun menceritakan masalah dia kepada baginda Rasul, maka Nabi kata ambillah tapi dengan syarat ambil memadai ataupun mengikut yang wajar dengan cara yang baik. Jadi Islam ajar pada kita mengambil tu mengikut keperluan. Jangan bila kata dah boleh ambil tu habis segala-gala ya. Kalau kita tengok hari ni dapat je pin dia, dapat kad je, siap je Khairun. Menyoping lah kita. Jadi di sini Islam meletakkan garis panduan kepada para isteri ya untuk mengambil ya secara makruf ya. Makna makruf di sini mengikut ya keperluan ya. Kalau kita tengok apa keperluan dari segi makan apa rumah tangga dia, keperluan dapur, keperluan pakaian ya, keperluan anak-anak. Kalau zaman kita hari ni ya anak-anak belajar, tambang bas, tambang apa van, dan juga termasuk juga keperluan pembelajaran juga. Kita tengok hari ni anak-anak perlukan kepada kelas tambahan, tuition. Jadi kena semua kira lah ya, tak boleh kita ambil sikit je ataupun tak mencukupi. Makna kena mencukupi untuk keperluan harian dan seterusnya juga keperluan bulan dan sebagainya lah ya. Tetapi ya mana kita ikut apa yang dianjurkan oleh Islam, mengambil cara yang baik ya, dengan makruf ya, untuk keselesaan dan kesejahteraan keluarga tadi ya. Jadi di sini ada ilmu ya, mana ilmu yang kita tahu di sini Nabi memberi peringatan ambil mengikut keperluan ya, bil makruf, dengan cara yang baik, bukan mengikut hawa nafsu ataupun mengikut apa yang kita rasa dah boleh sekarang siap ya. Jadi itu bukan ya, makna di sini Islam mengajar adab ya, ataupun kita tengok ada undang-undang yang wajib dipatuhi oleh semua orang ya. Jadi di sini dalam masalah kita ialah seorang isteri mesti mengikut ya SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, iaitu mengikut keperluan ya secara yang wajar ya. Jadi walaupun kita tengok di sini kalau pandang kali lalu sebagai mencuri, tetapi di sini ya mencuri yang diharuskan oleh Islam ataupun kita kata boleh dikatakan sebagai wajib ya, jika sang suami tidak menunaikan keperluan yang wajib ya, contohnya makan minum ya, benda yang asas ya, maka ini satu keperluan, maka wajib si isteri mengambil hak dia dalam hal nafkah dan tanggungjawab tadi kerana suaminya mengabaikannya. Tapi kalau suami baik, berjuri bagi semua lengkap, nak curi keon, itu satu dosa yang kena kerak tangan lah ya. Jadi itu kita kena faham apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Hindun mengambil harta suami tanpa pengetahuan dia ya. Okey ya. Kemudian kita tengok di sini, makna di sini isteri mesti memiliki akhlak, memiliki iman dan ada ilmu ya. Jadi kalau tanpa ada ilmu, tanpa ada iman, maka akan berlakulah pelanggaran dari segi undang-undang ya. Jadi sebab itulah kita nak ingatkan kepada diri saya dan Antun dan semua, kita wajib mencari ilmu. Ya. Cari ilmu di mana jua, sebab kadang-kadang ada yang kita tak tahu dalam perkara-perkara yang menjadi hak dan tanggungjawab kita dalam rumah tangga ya. Ataupun kadang-kadang malulah, kita malulah anak pun mati kelaparan ya. Jadi sebab itu ya, kita ada tempat nak malu dan ada tempat yang kita mesti ya bercakap benar untuk ya menyelesaikan masalah kita ya. Jadi maknanya kalau dalam rumah tangga, dalam masalah apa pembangunan keluarga tadi ya, sebagai seorang isteri kita wajib ya menjelaskan apa keadaan yang berlaku dalam rumah tangga dengan cara jujur. Bukan nak menambah nokok dan sebagainya, sebab itu dah satu dosa ya. Okey. Jadi jawapan Rasulullah tadi maknanya dibolehkan ya. Malah kepada Rasulullah boleh dianggap sebagai satu yang wajib ya dalam suasana yang kita kata darurat, yang keadaan anak kelaparan ya, tak ada pakaian dan sebagainya, maka isteri ya mengambil harta itu bukan satu dosa tetapi menjadikan satu tanggungjawab kerana memenuhi keperluan keluarga ya, anak-anak dia dan sebagainya ya. Jadi apapun dia kata mesti ikut peraturan, tidak mengambil mengikut hawa nafsu atau tujuan membazir ataupun nak bermewah-mewah. Walaupun suami kita kaya raya bagaimanapun, sebab pembaziran dilarang ya. Kalau kita tengok ayat Quran menerangkan ya, sesungguhnya membazir itu daripada amalan syaitan ya. Walaupun ya suami kita kaya raya bagaimanapun, ya mesti mengambil mengikut kadar keperluan ya. Macam mana kita tengok dalam satu hadis Nabi menceritakan pasal ambil uduk ya. Kita ambil air uduk di sungai, di laut yang sepenuh-penuh air, yang tak nak kata sebanyak-banyak air pun dilarang
pembaziran. Ya. Jadi itu nak cerita Islam. Ya. Apa juga keadaan, pembaziran dilarang sama sekali. Ya. Okey. Jadi di sini saya nak ingatkan juga tadi apa yang dikatakan, ya, isteri memiliki ilmu, iman dan akhlak yang baik. Ya. Bila isteri tak ada ilmu, tidak ada iman, tidak akhlak, maka dia akan melakukan pelanggaran yang tak sewajarnya. Ya. Jadi sebab itulah saya mengucapkan alhamdulillah, syukur ya pada semua ya yang mana anak-anak ustazah sentiasa mencari ilmu, dah begitu istiqamah dengan program pagi ya. Maknanya di samping membaca surat dan doa, maknanya yang buat majlis ilmu tazkirah ni sebulan sekali ke ataupun tiap minggu? Sebulan sekali Ustazah. Ya. Tahun bulan ni bersama Murabi, bulan depan bersama selebriti pula. Cewa. Selebriti tu yang selebriti macam yang ni lah, yang selebriti dakwah ni lah. Macam bulan depan kita dengan Ustaz Imam Muda Hassan. Ya, dia budak Izzuddin. Kau Syarina dia. Adik kakak dia Syarina, ada dua orang kakak dia kat saya. Hasanah. Hasanah orang. Huda. Hasanah dengan Syarina. Syarina tu mungkin kakak Hasanah adik dia rasanya. Dengan Huda. Huda. Yang saya kenal dua lah, Hasanah dengan Syarina. Itulah ya, maknanya alhamdulillah kita ambil daripada anak-anak Izzuddin Ta'iyah ya, alhamdulillah ya, banyak kita boleh berkongsi ilmu. Jadi saya ucapkan tahniah alhamdulillah di atas inisiatif Antuna semua ya untuk meneruskan alam ilmu walaupun dah tak bersekolah secara formal, tetapi kita dapat peluang belajar melalui online kan. Ini satu teknologi yang memberi manfaat kepada kita alhamdulillah ya. Ustazah pun dapat tumpang sekaki. Okey ya. Jadi okey, setakat ni ada apa-apa soalan tentang apa yang Ustazah bicarakan mengenai tajuk ini? Apa-apa kita nak berkongsi? Ada ke yang nak tanya Ustazah? Boleh silakan. Tapi Ustazah, kita dah ambil tu, memang kata boleh ambil yang mencukupi kan? Lepas tu adakah kita perlu nak bagi tahu kat dia, nak reveal kat dia yang kita ambil ke tak payah? Tengok keadaan Khairul. Kalau kita rasa suami kita tu panas barat, memang genggam tak tirih rasanya buat tak tahulah. Sekarang tak pasal perang badan pula dalam rumah. Kan? Jadi kan pertama zaman teknologi ni kan orang pakai kad. Kalau dia kata duit dia banyak hilang, kita buat selama sebab mungkin ada berlaku skema. Kita pandai-pandai lah buat ayat kan. Sebab kalau suami kita bukan orang yang kita kata orang yang cool-cool ni, jadi diam lebih selamat. Kan, tak kata pasal aku talak, kamu talak 3 kan. Ya. Jadi tengok keadaan. Kalau suami kita orang yang boleh bertolak ansur, berlapang dada, ada suasana-suasana yang mengizinkan kita bicara bab-bab tu tak apa. Tapi kalau kita tengok dia serius, sibuk memanjang, baik kita diam selamat. Sebab suasana hari ni kalau kita tengok suasana skema kan, hilang duit dalam bank, jadi kita buat tak tahu je lah. Jadi kalau keadaan dia selamat. Kalau dia okey ke apa-apa, tak apa. Kita macam ala abang sibuk tak ada, tak apa. Tapi tengok keadaan lah. Kalau membahayakan, lebih baik diam. Okey, ada apa-apa Wahidah? Ya Ustazah, tengah masak. Masak, ya. Okey ya, okey. Saya pun rasa seronok juga hadis ni sebab mungkin kadang-kadang jarang orang dengar kan bab-bab ni. Bagus Ustazah. Bagus. Ya, ada apa-apa lagi? Allah, saya dah rasa seram dah. Saya hang. Itulah kita orang pun kata nak buat macam mana sambil tunggu Ustazah tu habislah sempatlah baca kan boleh juga guna handphone anak saya telefon ustaz. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah tak lama. Tak pernah saya jumpa suasana ni sayang. Agaknya satu pengalaman hari ni. Okey, tapi menjual hadis ni pendek je, tapi kita boleh faham ya. Jadi maknanya sebagai seorang isteri, bila mana dalam rumah tangga, kita tidak mendapat perbelanjaan yang mencukupi daripada suami kita orang yang layak dan mampu kerana kelalaian ataupun kerana kesibukan dia, maka dalam keadaan tu kita boleh ambil tanpa pengetahuan. Tapi syarat kita ambil mengikut keperluan. Kalau kata kita tak nak beli baju bertahun-tahun, kita ambil dah untuk baju 2 pasang, tak apa. Tidak apa halnya Khairun dah bertahun-tahun untuk baju itu je kan. Tak apa. Tapi mengikut keperluan. Sebab dari segi nafkah tu kan wanita ada hak dapat pakaian kan.
dapat beli beg tangan ada, tapi jangan membazir, jangan melampau batas, itu saja. Baik. Itulah Okey. Ustazah, masa ramai lagi yang setia menunggu Ustazah. Ingatkan tadi dah Terima macam kasih mana, apa nak buat keputusan ni, tak apa. Allah. Alhamdulillah anak-anakku yang sabar ya. As-sabru minal iman kan, ujian. Kita tak diuji dengan banding, hari ni diuji dengan handphone saja buat hal. Alhamdulillah, terima kasih dengan kesabaran Antuna. So kita pun doakan Ustazah sentiasa sihat dalam menuntut ilmu. Dapat bagi balik ilmu yang Ustazah ni tu kepada orang insan lain. InsyaAllah. So Ustazah pun doakan kami semua sentiasa dalam istiqamah dan kejayaan ya Ustazah Amin, insyaAllah. Memang K.O. dari segi psikologi sebenarnya kita bergaul dengan orang, sebenarnya kita akan sihat. Sebab bila jumpa orang bersembang, dapat pengalaman, berkongsi masalah, memang kita akan ceria. Sebab tu bila Ustazah tengok dalam pengajian semua orang sengih-sengih, tak ada orang muka masam. Itu penting hikmah kita dalam majlis ilmu. Kan? Betul. Betul Ustazah cakap tu. Sebab saya, Cik Wan nak cerita sikit. Sebab saya kan dah kerja lama, lepas tu tiba-tiba nak belajar. Padahal belajar tu yang jenis pecah kepala juga, nak kena buat assignment dan semua. Saya tak rasalah ketenangannya macam Ustazah lagi. Yang Ustazah cakap, Ustazah duduk rasa senang menuntut ilmu. Saya tak rasa lagi macam tu sebab tujuannya mesti nak buat assignment, nak mengejar ilmu. Tapi rasa happy, rasa seronok dalam kelas, gelak, seronoklah, gembira kan. Alhamdulillah kan. Jadi sebab itulah orang belajar ni wajah dia ceria. InsyaAllah, apalagi kalau kita buat tu memang kerana Allah kan, nak cari redha Allah. Sebab itulah mudah-mudahan kan Allah bagi kita ya rasa redha, rasa seronok insyaAllah. Sebab kita menuntut ilmu satu tuntutan agama ya. Setelah habis ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, semua untuk diri dan untuk ummah, bukan untuk kepentingan nak belagak, aku ada PhD tak, tetapi untuk kita sebarkan kepada ummah insya-Allah. Okey, Wahidah dah siap masak ni? Ya. Apa saya Nisa? Yang Ustazah duduk dekat pondok tu berbayar ke? Memang Ustazah ada satu rumah, seorang ada satu pondok? Dah, bukan duk pondok kami ngaji surau Masjid Mata-Rata dalam kawasan Ipoh ni. Yang paling jauh Ustazah belajar kat Raudatul Jannah dekat Meru, dekat tepi bukit je tempat tu. Penaung dia dulu Allahyarham Ustaz Datuk Harun Hassan Din. Dia kiranya tempat pengajian dia memang dia ambil ulama' piyu-piyu yang hebat, dan di antaranya yang baru ni pencetus rumah Ustaz Said. Ya Allah seronoknya dia pakar dalam ilmu faraid. Dia orangnya tawaduk lah, orang dah 40-an. Dia ada buat tahfiz. Tapi seronoklah ilmu. Kemudian Ustaz Halim Din selalu dalam TV3 ke TV Hijrah dalam punya lah Ustaz. Ya Allah ilmu dia sangat, dia hafiz memang kata bila mengaji lah tapi tak gurunya hebat-hebat belaka. Jadi macam-macam pengetahuan kita tahu. Ustazah bila ada program Ustazah akan pergi macam tu Itu dah dia ada jadual, pengajian tu ada jadual pagi, petang dan sebagainya. Jadi seminggu tu penuh je. Hari Sabtu, Ahad pun ada. Jadi carilah mana-mana surau Masjid Pitar Ipoh ni. Masjid Negerinya, Masjid Sembilan Rokamnya, Masjid Salatiahnya. Masjid Buntung pun ada ke Ustazah? Masjid kat Buntung pun ada kan? Apa saya? Masjid kat Buntung tak ada. Tak ada. Ada dulu saya dah mengajar dalam jauh sebab saya kadang-kadang dapat beritahu siapa orang Buntung. Saya Zanzila. Zanzilah ada, tak ada lama dah. Kebetulan yang uruskan tu saudara saya dah meninggal, ada arwah tu. Sekarang dah tak ada dah. Dah tukar kan, dulu saya buat kat surau kan. Sekarang ni dekat masjid lagi dua kat masjid tu. Zanzilah ni nama apa ya? Ini saudara dengan Mak saya selalu jumpa Ustazah Halimatun. Ya Halimatun. Ya, saya pergi rumah kamu 2 kali rasanya. Zanzilah. Zanzilah kat mana? KL ke? Tak, Meru Raya, Meru Permai. Kerja di mana? Kerja sekarang hospital bahagia. Oh Masya Allah, subhanallah. Dekat Ipoh Kesalam, kat mak kamu sihat. Lama tak jumpa dah. Allah Akbar, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Faridina, Wahidah, Zulkhair? Ada lagi ke yang masih nak bertanya Ustazah?
Kalau suami pula cilok duit isteri macam mana Ustazah? Suami tak ada Tapi yang bertanya tu duit. tak ada suami ya Ustazah Tapi apa pun kalau kata dia ambil tu sebab suami tak ada tanggungjawab. Dia tak boleh ambil sebab dia tak ada cuma kalau dia susah kata tadi kita kaya raya ada kerja tiba suami susah, mana kita lah kena berihsan bagi hamba Allah tu kan. Memanglah kalau dia ambil tanpa pengetahuan tu, mana kita kalau sebagai seorang isteri yang baik, kita tahu dia mungkin malu, dia ambil, kita pun maafkanlah kalau dia ambil sikit, kita tahu dia memang tak ada duit. Tapi kalau dia curi untuk dadah, beli rokok dan sebagainya, tak ada maaf lah. Ya, kalau keperluan yang mendesak kan, mungkin dia malu, dia ada apa-apa keperluan nak isi minyak ke, kita tahu suami kita kerja biasa-biasa, tukang kebun ke misalnya kan, kita jadi apa, manager kan. Sebab sekarang ni banyak kan suami kerja rendah je tapi isteri pangkat besar. Jadi kita tengoklah kalau dalam bentuk dia mencuri ataupun dia melakukan dalam perkara yang terlarang, itu kita tak reda lah. Maknanya itu adalah kita punya tindakan kan macam mana ya. Tapi apa pun na'udzubillah lah. Tak simpang. Tapi memang ada berlaku kan. Tapi apa pun mesti watak-watak yang negatif lah yang buat macam tu. Kalau watak yang soleh tak buat. Okey, insyaAllah ya, mudah-mudahanlah kita dalam cari suami, kita doalah dapat orang yang baik-baik walaupun suami yang susah tapi orang yang ada akhlak dan ada iman ya. Kalau dia susah dia akan minta cara yang baik lah, insyaAllah. Okey, ada lagi apa? Wahidah? Ada lagi ke tak? Wahidah ibu tunggal yang kaya raya. Betul tak? Jutawan Ustazah, dia jutawan. Business woman. Nak pergi Mekah pula ke tahun ni Wahidah? Tahun ni macam belum lagi Ustazah. Ya. Lagilah. Tahun depan insyaAllah. Semua syukur Alhamdulillah. Ya. Walaupun ibu tunggal tapi Allah beri rezeki, rahmat yang banyak ya Wahidah. Moga-moga sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersyukur. Jangan lupa diri ya Wahidah. Terima kasih. Terima kasih dah dapatlah habuan daripada Wahidah. Berkat kekayaan dia. Ya, jazakillah khairan kasiran Wahidah. Okey. Seronok. Okey, so Ustazah rasanya Kek boleh kita tutup lakon pagi kita Ustazah sebab hujung minggu biasa Ustazah ada yang nak pergi ke Mui apa semua. So terima kasih kepada Ustazah yang sudi berkongsi ilmu dan terima kasih juga kepada semua kawan-kawan, kakak-akak yang join kita pagi ni. Semoga kita semua dimudahkan urusan olehnya dan menjadi isteri yang solehah, yang tahu kat mana time bila kita nak boleh ambil duit suami, time bila itu dia punya apa, dia punya piawaian yang dibenarkan oleh Islam ya. Isteri yang berilmu, berakhlak mulia insya-Allah. Okey Ustazah, kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok macam biasa pukul 7.30. InsyaAllah. Kalau tak ada apa Ustazah sambungkan insyaAllah ya. Okey. Wa ila liqa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Okey. Okey. Terima kasih Ustazah. Norin